وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين اللهم رب يسر ولا تعسر فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم رب تمم بخير أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini kita dapat jalankan pengajian kita. Mohon maaf tadi terpaksa kita tangguh sedikit, lewatkan sedikit, bukan sedikit, lama dah ni. Pukul 9 lebih lah baru kita boleh dapat start. Ada sedikit masalah teknikal dan juga tadi saya ada klien yang terpaksa saya uruskan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pada hari ini kita nak berbicara berkaitan dengan tajuk baru daripada kitab An-Nasyi'in ini pada muka surat yang ke-94. Muka surat yang ke-94. Baik. Kalau yang ada buku boleh buka buku ya, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, muka surat yang ke-94 tajuknya ialah Al-Ma'mal. Tajuknya ialah Al-Ma'mal. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Ma'mal ialah tempat kerja ataupun ma'mal. Baik, sebelum kita masuk di dalam tajuk ini, terlebih dahulu ada beberapa perkara yang perlu untuk kita berikan perhatian. Sebab nanti saya akan masuk satu tajuk perbincangan berkaitan dengan ismul makan dan juga ismul zaman. Ismul makan dan juga ismul zaman. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk di dalam tajuk buku An-Nasyi'in dan juga berkaitan dengan ismul makan dan juga ismul zaman, terlebih dahulu saya nak recap balik. Kita nak recap balik berkaitan dengan pecahan-pecahan huruf di dalam fi'il. Supaya lepas ni bila kita sebut tentang huruf ni, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat tangkap terus apakah yang dimaksudkan dengan huruf tersebut. Baik. Di dalam fi'il, ya, di dalam fi'il sama ada fi'il madhi, fi'il mudhari' ataupun di dalam isim makan, isim zaman, fi'il amar, fi'il isim alat, isim masdar dan sebagainya, semuanya dia akan ada pecahan dan dia akan ada timbangan dia. Dia akan ada timbangannya. Contohnya apa dia? Contohnya kita ambil perkataan yang biasa, perkataan yang selalu kita dengar, perkataan contohnya kataba. Ya, kataba. Perkataan kataba. Okey, kataba. Kataba, kemudian kita tasrifkan dia kepada kataba alif katabu. Kan? Contohlah kita ambil satu. Kemudian kataba ni juga ini fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Al-madhi. Okey. Kemudian dia boleh jadi kepada fi'il mudhari'. Kita ambil dua dulu. Yaktubu. Yaktubu. Yaktubani. Yaktubuna. Yaktubuna. Ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ini dia akan ada tasrif dan juga dia akan ada timbangan dia. Okey, timbangannya. Timbangannya ialah daripada menggunakan perkataan fa'alah. Dia panggil fa'alah. Sama ada isim ataupun isim, fi'il ataupun isim. Semuanya timbangan menggunakan lafaz ataupun kalimat fa'alah.
Baik. Jadi timbangan bagi kataba ialah fa'ala. Timbangan dia. Kataba fa'ala. Kan. Timbangan dia ni. Ataupun wazannya. Katabu fa'alu. Dipanggil wazan. Ataupun timbangan lah. Wazan-wazan. Sama juga dengan yaktubu. Yaktubu ialah yaf'alu. Yaf'alu. Yaktubani. Yaf'alani. Yaf'alani. Yaktubuna. Yaf'aluna. Okey. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tujuan saya sebut di sini ialah supaya tuan-tuan dan puan-puan bila kita sebut tentang perkataan katabu. Okey, contohnya kita kata perkataan katabu. Manakah ain fi'il di dalam perkataan katabu? Okey. Katabu. Kita tulis sini ya. Katabu. Tak, ain fi'il. Maka ain fi'il ambil timbangan dia. Apa dia timbangan dia? Fa'alu. Timbangan dia kaf, fa, ta, ain, ba, lam. Ni ain. Tiga ni penting. Kan? Contohnya kita bagi lagi perkataan apa? Istakhraja. Istakhraja. Ni payah sikit. Okey. Kak Jamalia, mana ain fi'il dia? Ra. Ra. Sebab apa? Wazan dia apa dia? Fa'ala. Istakhraja. Wazan dia. Timbangan dia. Tarajim. Taraja. Istaf'ala lah. Istaf'ala. Istaf'ala. Istaf'ala kan? Mana ain fi'ilnya? Istaf'ala. Mana ain fi'il? Fa. Ni dalam istakhraja wazannya ialah istaf'ala. Mana ain fi'ilnya? Ra. Huruf ra. Sebab apa? Sama kan? Dari sudut kedudukannya dan juga dari sudut barisnya sama. Okey. Contohnya perkataan yudahriju. 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 Manakah ain fi'ilnya? Ha. Huruf ha. Ni wazan apa? Istaf'al. Yudahriju. Wazannya apa dia? Istaf'ala. Yufa'ilu Ustaz. Yufa'ilu. Yudahriju yufa'ilu. Kita nampak 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Mana dua? Ain ni kan syaddah. Yufa'ilu. Syaddah ni ibarat kata macam ada dua huruf. Yudahriju yufa'ilu. Cuma dari sudut tulisannya tak sama lah. Tapi dari sudut bacaannya sama. Maka ain fi'ilnya mana? Ain fi'il. Contohnya kalau macam ni, dia seolah-olah ada dua ain. Yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Yudahriju. Mana ain fi'il? Ni ain fi'il. Yufa'ilu. Yudahriju. Maka ain fi'il ialah fa'ala. Dahraja. Asalnya perkataan fa'ala. Dahraja. Fa'ala yufa'ilu. Ain fi'il ni huruf ha. Huruf yang kedua selepas fa. Itu ialah huruf ain. Maka di sini huruf kedua apa dah? Huruf ha. Kan ini ain fi'il dia panggil. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ini ada sebab saya sebut ni. Nanti insya-Allah kita akan masuk dalam perbincangan berkaitan dengan ismul makan dan juga ismul zaman. Baik. Perkataan yaktubani. Sama dengan
yaf'alani. Maka kita boleh sebut ain fi'il, lam fi'il mana? Dalam perkataan yaktuba ni, mana lam fi'il? Mana lam fi'il? Ba. Ba. Huruf ba ni panggil dengan lam fi'il. Kalau kita payah sangat nak tahu, kita tengok pada perkataan fi'il madhi dia apa dia? Kataba. Kataba. Kataba kita boleh cam terus. Kan? Kataba fa'ala. Ba. Kan? Nampak terus. Kaf, ta dan juga ba. Jadi bila masuk dalam fi'il mudhari' samalah. Dia tak akan berubah lah. Ba ni tetap akan jadi lam fi'il, ta tetap akan jadi ain fi'il, kaf tetap akan jadi fa fi'il. Dia tak akan berubah. Yaktubu, yaf'ulu. Samalah, dia tak akan berubah. Dia tak akan bertukar tempat. Walaupun tambah huruf yaf'alani, yaktubani, tetap huruf ba tu ialah lam fi'il. Yaktubuna, tetap lam fi'il tu ba tu menjadi lam fi'il. Ini huruf mudhara'ah, ni tanda waw ni waw jama'. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit pecahan. Ada siapa yang tak faham tak berkaitan dengan perkara ni? Kok saya laju sangat. Saya tak berapa faham Ustaz. Tak berapa faham. Okey. Puan Sakinah tak faham ya? Okey. Sekarang ni ialah tujuan. Ya, setiap daripada fi'il, ya, isim, contohnya macam isim makan. Isim makan ni isim yang menunjukkan tempat. Isim zaman ialah isim yang menunjukkan masa. Isim fa'il, isim yang menunjukkan pelaku. Macam saya terangkan hari tu kan, ana zahibun ilal masjid. Zahib ni isim fa'il, pembuat. Kan? Dia akan ada timbangan dia. Maka timbangan tersebut menggunakan lafaz fa'alah. Asalnya daripada perkataan fa'alah. Contoh, kita ambil kataba. Tak kira lah perkataan kataba, darasa, alima, kan, nazara, yang zuru, apa lagi? Jalasa, yajlisu, apa lagi? Kita shalla, yusalli, semua itu akan menggunakan timbangan asalnya daripada perkataan fa'alah. Timbangannya menggunakan lafaz fa'alah. Sebab tu kita biasa dengar kan orang tasrif fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Kan? Sebab apa? Sebab itu timbangan. Dia boleh jadi fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu. Ini timbangan-timbangan yang ada di dalam fi'il. Tujuan saya sebut ni ialah untuk tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita nak tahu. Kalau kita sebut perkataan, contoh kita ambil perkataan kataba yang mula-mula tu, perkataan kataba kan. Tengok saya tulis di bawah tu ialah fa'ala. Sama tak dari sudut baris? Puan Sakinah. Kataba dengan fa'ala sama tak? Sama Ustaz. Sama ya. Kataba fa'ala. Kataba yang kedua. Kataba yang kedua. Fa'ala sama kan? Okey, sama. Okey, jadi sama. Sekarang ni bila kita sebut dalam perkataan kataba, kan, kalau orang tanya di manakah yang ain fi'il perkataan kataba tu mana? Ain fi'il ataupun fa fi'il. Fa fi'il. Kenapa tak? Fa fi'il. Dia kata fa fi'il. Sebab apa? Perkataan fi'il itu ialah menjadi timbangan. Dalam semua kalimat dalam bahasa Arab ni, fi'il ataupun isim, dia akan ada timbangan dia. Maka timbangan bagi kataba ialah fa'ala. Maka disebut manakah fa fi'il bagi perkataan kataba. Maka fa fi'il bagi perkataan kataba ialah huruf kaf. Sama tak fa'ala, kataba sama. Baris sama tak? Baris sama. Maka fa itu ialah huruf kaf itu ialah fa fi'il bagi perkataan kataba. Kalau orang tanya, manakah lam fi'il bagi perkataan kataba? Maka lam fi'il itu ialah lam, huruf lam. Huruf ba, maaf. Huruf ba itu ialah lam fi'il bagi perkataan kataba. Kalau orang tanya pula, manakah ain fi'il bagi perkataan kataba? Maka ain fi'ilnya ialah huruf ta. Kan sama dari sudut kedudukan, dari sudut baris dengan perkataan fa'ala tersebut. Pindah pula pada perkataan yaktubu. Tengok perkataan yaktubu. Maka timbangannya apa dia?
timbangannya kita kata yaf'ulu. Yaf'ulu, yaktubu. Sama kan? Sama. Maka kalau orang tanya pula, manakah fa fi'il bagi perkataan yaktubu? Timbangannya ialah yaktubu, yaf'ulu. Maka fa fi'il bagi perkataan yaktubu ialah huruf fa. Ain fi'il bagi perkataan yaktubu ialah huruf ta. Lam fi'il bagi perkataan yaktubu ialah huruf lam. Kan? Pindah pada perkataan yang kedua. Yaktubani pun sama juga, yaf'ulani. Yaf'ulani, yaktubani. Sama tak dari sudut huruf? Tengok dari sudut hurufnya macam mana? Dari sudut huruf kita pergi satu-satu. Yaktubani. Yaktubani, tengok satu-satu. Kan di sini kita tengok huruf ya, okey, huruf ya ada sama. Yaktubani, ya ni tak boleh sebab ni panggil ya mudhara'ah. Kan sekarang ni huruf kedua. Huruf fa, ini panggil fa fi'il, ain fi'il dan juga lamul fi'il. Maka tengok sama tak dari sudut kedudukan dengan wazan, dengan timbangannya sama. Huruf kaf ialah huruf fa ni. Fa ialah huruf kaf. Huruf ain ialah huruf ta ni. Lam ialah huruf ba ni. Jadi sama je tuan-tuan dari sudut kedudukan. Tujuannya ialah apabila saya sebut selepas ini, tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ain fi'il berbaris dhammah dalam fi'il mudhari', maka timbangannya sekian-sekian. Agak-agak boleh tak macam tu? Puan Sekinah boleh faham tak? Boleh jelas tak di sini? InsyaAllah boleh Ustaz. Boleh kan? Ada siapa lagi yang tak jelas agak-agak? Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ada siapa lagi yang tak jelas? Puan Intan okey? InsyaAllah Ustaz, okey. InsyaAllah. Boleh terangkan tak? Kalau boleh Tak terang, terang. boleh terang agak-agak boleh kalau ada orang tanya, okey, kita puan boleh cerita tak tentang ain fi'il? Mana kita boleh buat contoh? Ain fi'il ni macam ni. Setiap timbangan dia macam ni, setiap fi'il dia ada wazan dia. Wazan itu berasaskan daripada perkataan fa'ala, kan? Jadi kita boleh cerita, buat contoh dan sebagainya. Bolehlah orang sebut, okey, ain fi'il dalam kalimat ini apa dia? Fa fi'il dalam kalimat ni apa dia? Lam fi'il dalam kalimat ni apa dia? Maknanya paling kurang tu boleh cerita kat orang, insya-Allah. Boleh InsyaAllah. Yang tiga huruf tu okey Ustaz? Yang macam istakhroja tu macam slow sikit. Yang tu saja saya nak test orang lama. Okey. Takkanlah saya nak test dengan perkataan kata abah dia. Kak Jamilah mengaji banyak dah. Dia boleh mengajar dah sebenarnya. Okey. Okey, jadi istakhraja, istaf'ala samalah. Jadi itu dari sudut wazan-wazannya nantilah akan datang. Kita akan belajar fi'il sudasi, fi'il khumasi, rubai. Itu wazan-wazan yang ada, yang mana kita sendiri sebenarnya kalau kita dah lama, insya-Allah kita dah boleh cari sendiri wazan dia apa dia. Kan? Orang kata istighfar. Apa wazan dia? Kita pun tengok istighfar asal daripada perkataan ghafara. Istighfar, ghafara. Kemudian kita tambahlah huruf-huruf yang lain tu. Alif, sin, ta. Alif, ra. Istif'an, istighfar, istif'an. Sama kan? Jadi tuan-tuan dan puan, itu caranya lebih kurang lah. Jadi untuk kita tahu. Jadi benda ni dia perlu kepada latihan lah di masa-masa akan datang. Baik. Tuan-tuan dan puan, itu perkara pertama yang saya nak sentuh pada hari ini. Hari ini banyak sikit sebenarnya. Dia mula lewat. Lepas ni tak ada kelas kan? Kak Jamilah tak ada kan kelas? Kak ada lagi kelas? Tak ada. Pagi semua. Pagi daripada pukul 9 je ada kelas. Saya ada kelas Ustaz pukul 12. Pukul 12 ada kelas? Masya Allah. Ngaji rajin betul. Semua kelas bahasa Arab tu. Insya-Allah. Pandai-pandai juga lagi. Apa? Boleh. Allahu Akbar. Sikit-sikit. Ustaz pukul 3. Oh, ada juga. Kelas bahasa Arab lagi pukul 3. Patutlah cakap. Okey, sekarang ni saya nak masuk kepada benda yang kedua, perkara yang kedua hari ni.
Okey, perkara yang kedua ialah berkaitan kita punya nota tadi. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah yang kita nak sentuh pada hari ini ialah berkaitan dengan ismul makan dan juga ismul zaman. Ismul makan dan juga ismul zaman. Baik, sebelum kita masuk dalam ismul makan dan juga ismul zaman. Kalau kita belajar dalam ilmu saraf, ilmu tasrif. Kalau saya dulu saya menghafal lah benda ni. Kita menghafal. Baik. Contohnya dalam tasrif ni dia ada pecahan, dia akan buat siap. Ya, dalam mula-mula sekali. Okey, baris yang pertama dalam kitab tersebut dalam satu perkataan. Dia akan bagi contoh, kita ambil perkataan yang mudah tadi. Dia akan bagi kataba. Kataba. Kemudian dia akan bagi kepada yaktubu. Ni kataba, yaktubu, minta maaf. Yaktubu. Perkataan yaktubu. 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 Kemudian dia akan bagi kepada kitaban. Kitaban. Kemudian katibun. Kemudian maktubun. Maktubun. Kemudian uktub. Uktub la taktub. La taktub. Maktabun. Maktabun. Miktabun. Miktabun. Okey, sekejap saya tulis baris. Kataba yaktubu kitaban katibun maktubun. Uktub. Kita tulis baris lah. Uktub. La taktub. Maktabun. Maktabun. Miktabun. Miktabun. Okey, baik. Ini semua ialah orang kata bentuk-bentuk asas, ya, yang ada di dalam pecahan bagi setiap fi'il. Okey, yang pertama ialah fi'il madhi. Ini fi'il mudhari', yaktubu fi'il mudhari'. Kitaban dipanggil dengan masdar. Kitaban dipanggil masdar. Masdar ni maksudnya sumber masdar. Contohnya perkataan masdar ni, contohnya kita nak kata ni dia menulis, dia telah menulis. Yaktubu ialah dia sedang menulis. Kitaban bermaksud penulisan. Contohnya kita nak kata kataba kitaban, dia telah menulis dengan satu penulisan. Kitaban dipanggil kitaban, penulisan. Katibun, penulis. Katibun isim fa'il, dipanggil penulis, pelaku, dipanggil isim fa'il, katibun. Maktubun ialah isim maf'ul. Ini isim maf'ul. Maktubun ialah isim maf'ul. Uktub ialah fi'il amar. Uktub ialah fi'il amar. La taktub ialah dipanggil dengan fi'il nahi.
Fi'il amar ialah fi'il suruhan. Uktub, tulislah. Maktubun yang ditulis. Uktub, tulislah. Fi'il amar, fi'il yang berbentuk perintah. Kan? Daripada perkataan tulis tadi lah. Tulislah. Maka kita kata uktub. La taktub dipanggil dengan fi'il nahi. Fi'il nahi. Nahi. Kalau kita biasa dengar perkataan nahi mungkar. Nahi. Mana fi'il yang berbentuk larangan. Jangan tulis. La taktub. Uktub, tulis. La taktub, jangan tulis. La taktubid darsa. Jangan kamu tulis pelajaran, pengajian. Pelajaran. La taktubid darsa. Jangan kamu tulis. Maktabun. Maktab ialah isim makan. Isim makan dan isim zaman ni sama dari sudut timbangannya. Di dua ni maktabun, ni pun maktabun juga. Sama dari sudut timbangannya, sama dari sudut wazannya. Wazannya apa dah? Maf'alun. Maf'alun. Jadi sama, bentuknya sama. Isim makan dan juga isim zaman. Apa maksud isim makan? Isim makan ialah isim yang menunjukkan tempat daripada perkataan katabah. Apa dia maksudnya? Iaitu tempat menulis. Dipanggil dengan maktab. Sebab tu meja dipanggil dengan maktab. Kan? Ada yang panggil tawilah, tak apalah. Ada bahasa lain dia panggil dengan maktab, meja tulis. Meja tempat menulis dipanggil maktab. Ataupun boleh juga digelar sebagai pejabat maktab. Fil maktab. Mana tempat menulis, maktab dia panggil. Maktabun yang kedua ialah masa menulis, isim zaman. Ini dipanggil dengan isim zaman. Maktabun. Ini isim zaman, isim yang menunjukkan masa. Miktabun ialah alat untuk menulis. Dipanggil dengan miktabun. Ini jaranglah kita guna perkataan miktab. Kalau pemukul, mitraqah. Kan? Hammer. Ini dipanggil mitraqah. Asal daripada tarqa, ketuk. Mitraqah. Mitraq ni ialah alat untuk mengetuk. Maka digelar sebagai mitraq ataupun mitraqah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak jelas di sini dari sudut pecahan-pecahan ni? Jelas tak di sini? Ada siapa yang tak jelas? Puan Sekinah okey? InsyaAllah boleh. Boleh. Okey, boleh faham Cuba. Cuba, tak apa. Tak faham terus tanya. Ustaz, saya tak faham. Angkat tangan terus. Senang. Sebab kita nak pergi jauh ni. Kita nak pergi jauh sikit. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Okey. Jadi setiap daripada perkataan ini, kan kita dah belajar hari tu. Setiap daripada perkataan ini dia akan ada tasrif pula kecil-kecil. Macam kata abah tadi kan. Kita hafal 14. Okey. Kak Jamaliah bantu 14. Cuba tasrif. Kak Jamaliah. Kak Jamaliah ada tak? Kak Jamaliah tak ada. Tak nyaut. Ada. Lupa nak buka mic. Okey, cuba tasrif kata abah. Katabah 14. Tasrif 14. Yalah tasrif 14. 14. Wa kataba, huma kataba, hum katabu, hiya katabat, huma katabata, kunna katabna, anta katabta, antuma katabtuma, antum katabtum, anti katabti, antuma katabtuma, antunna katabtunna, ana katabtu, nahnu katabna. Fi'il mudhari. Alhamdulillah, itu fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Okey, jadi alhamdulillah dia ada tasrif 14. Okey. Setiap daripada perkataan-perkataan tersebut dia akan ada tasrif dia. Yang ni 14. 14 tasrif dia. Okey, 14. Ni fi'il madhi. Fi'il mudhari' pun sama, dia ada 14 tasrif. Yang ni kita dah belajar. Yang ni masdar. Masdar dia ada 3 sahaja. Yang ni ada 3. Ada 3 lah nanti Ini 3. Ini isim fa'il. Yang ni 6. Ni semua 6.
6, 6, 6, 6, 6. Dia ada 6 saja tasrif. Jadi 14, yang mula-mula ni 14, 14, yang ni ada 3 saja. Kan? 3 saja. Sebab apa? Sebab dia tak ada muzakkar muannas. Kan pecah-pecah, dia hanya ada mufrad, musanna dan juga jamak saja. Kitaban, kitabani, kitab, jadilah tasrif dia. Kutub, bukan kutub. Kutub, kutub. Kitaban, kitabani, kutub. Dia panggil. Kemudian katibun, katibun, katibani, katibuna, katibatun, katibatani, katibatun, maktubun, maktubani, maktubuna, maktubatun, maktubatani, maktubat, uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. 6 saja. Jadi semua ni 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Tasrif dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah yang payah yang depan ni, yang 14 depan ni, alhamdulillah masing-masing telah hafal. Begitu juga dengan fi'al mudhari', yaktubu, yaktubani, 14 ni pun kita telah hafal. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sekarang ni kita nak fokus ataupun kita nak masuk dalam perbincangan berkaitan dengan dua ni. Dua ni yang digelar sebagai ismul makan dan juga ismuz zaman. Ismul Ustaz, makan. sekejap Ustaz. Ya. Boleh tanya? Boleh. Yang kataba, yaktubu, kitaban kan Ustaz kan? Ya. Kitaban ni kalau kita panggil kitaban buku tu bukan Ustaz ya? Ya, kitaban tu buku lah. Tapi Buku. kenapa kitaban Ustaz bukan kitabun? Kitaban tak ada masalah. Dia nak kitabun pun boleh, kitabin pun boleh nanti, tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang tu sebagai kita nak sebut saja. Tapi dalam tasrif biasanya dalam kitab tasrif akan guna kataba yaktubu kitaban. Okey. Katibun, katiban pun boleh jadi, katibin pun boleh jadi. Dia isim, tak ada masalah. Bergantung kepada keadaan. Okey, terima kasih. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sekarang kita nak fokus kepada yang dipanggil dengan ismul makan dan juga ismul zaman. Sebab apa saya pilih tajuk ni? Sebab dalam buku kita, buku An-Nasyi'in tu pada muka surat yang ke-94 ialah tajuknya Al-Ma'mal. Al-Ma'mal itu ialah dipanggil dengan ismul zaman, ismul makan. Ismul makan. Sebab apa ismul makan? Sebab al-ma'mal, perkataan al-ma'mal. Apa asal perkataan al-ma'mal? Siapa boleh bantu? Apa asal perkataan al-ma'mal? Amila. Ain, min, lam. Ain, mim, lam. Lam. Ain, mim, lam. Apa baca? Amila. Amila. Okey, fi'al mudhari' dia? Ya'malu. Ya'malu. Amila ya'malu. Alhamdulillah. Amila ya'malu. Okey. Amila ya'malu. Okey. Masdar dia apa dia? Yang ketiga ni. Apa agak-agak apa dia? Amila ya'malu. Amalan. Ma'mal lah. Lam. Amalan. 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 Amalan bahasa Melayu kita. Amalan. Itu masdar. Amalan. Amalan. Okey. Isim fa'il dia apa dia? Amilun. Amilun. Isim fa'il dia panggil. Amilun. Amil. Kan? Kita bersama dengan amil kan? Bekerja ya. Amil zakat. Oh, amil zakat. Amil zakat. Amil tu pekerja. Amil pembuat. Okey. Kemudian isim maf'ul yang dibuat. Ma'ulun. Ma'ulun. Ma'mulun. Ma'mul. Kalau saya di Syria dulu, dia ada satu kuih, dia panggil kuih ma'mul. Tu kan makmur lah Ustaz. Kuih. Ke makmur. Ra. Bukan lam. Itu Malaysia. Yang ni di Syria. Oh, Oh, macam mana bentuk dia Ustaz? Lagi sedap daripada kuih makmul ni, dia dalam tu dia ada kurma.
Oh, okey. memang sedap lah. Ini dalam tu ada rumah. Setiap Ramadan, rumah saya kebetulan bawah tu ada kilang buat kuih ni. Kilang kuih ni dia kena masukkan dalam cuar, dia akan ketuk dengan kayu. Tang. Setiap hari kami terpaksa dengar lah benda tu. Tang kayu tu. Ketuk. Dia boleh inti, lepas tu dia balut luar tu macam tepung lah. Dia kemudian bakar. Oh, Itu memang sedap. macam makmul. Khas biasa bulan Ramadan raya lah. Dia macam kita juga buat kuih ni, harap ni. Kuih makmul dia panggil. Okey, baik. Sekarang ni okey. Ni dah dapat isim maf'ul. Apa isim fi'il amr dia? Ni sini uktub. If'al. Okey, if'al. Amila ya'malu if'al. Apa dia? I'mal. I'mal. I'malu ma syi'tum. Kan Allah Taala kata kan. I'mala, i'malu. Okey. Fi'il nahi. La taktub. La ta'mal. La ta'mal. Okey. Sekarang ni isim makan, isim zaman. Makmal. Ma'mal. Ma'malun. Kemudian mi'malun, kan? Isim alah dipanggil mi'malun. Mi'malun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini kita dah dapat berkaitan dengan dua ni, dipanggil dengan ma'mal. Ma'mal, isim makan dan juga isim zaman, kan? Isim makan dan juga isim zaman. Jadi kita dah tahu di manakah asalnya perkataan al-ma'mal yang kita baca tajuknya pada hari ini. Asal daripada perkataan amila ya'malu amalan, amilun ma'mulun, i'mal la ta'mal, ma'malun mi'malun. Maknanya benda yang macam ni ambillah perkataan apa. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan nak ambil perkataan yang lain. Perkataan yang biasa daraba. Daraba yadribu darban. Daraba yadribu darban. Fahuwa daribun madrubun. Idrib la tadrib. La tadrib. Madribun midrabun. Dia kadang-kadang dia boleh jadi atas wazan maf'alun untuk jadi isim makan. Minta maaf. Maf'alun ataupun atas wazan minta maaf. Maf'ilun. La tadrib maf'ilun. Betul, maf'ilun. Maf'alun ataupun maf'ilun. Kan ni ma'mal atas wazan maf'alun. Madribun atas wazan maf'ilun. Sebab apa boleh baca kadang-kadang kasrah, kadang-kadang fathah. Yang ni bergantung kepada satunya dia adalah bergantung kepada ain fi'il mudhari'. Sebab tu saya sebut tadi, ain fi'il mudhari' dalam setiap fi'il. Nak kenal. Baik, yang ni saya save dulu sekejap. Saya save sekejap. Saya akan share dalam grup. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Tadi saya sebut ada dua wazan untuk isim makan dan juga isim zaman. Baik. Dia ada maf'alun, contohnya apa dia? Ma'malun. Dia ada perkataan maf'ilun.
maf'ilun. Contohnya apa dia? Ma'rid. Ma'ridun. Apa maksud ma'ridun? Pameran. Ma'rid. Pameran. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, bilakah kita nak baca dengan wazan maf'alun dan bilakah kita nak baca dengan wazan maf'ilun? Okey. Semua ni bergantung kepada ain fi'il mudhari', harakat ain fi'il mudhari'. Okey. Kita tengok harakat apa dia? Bermaksud baris. Ain fi'il mudhari'. Baik, kita ambil perkataan daripada perkataan amila. Amila. Ya'malu. Amila ya'malu. Ya'malu. Amila. Okey. Manakah ain fi'il mudhari'? Di dalam perkataan ya'malun. Ya'malun fi'il mudhari'. Manakah ain fi'il mudhari'? Mim. Huruf mim. Kan, huruf mim. Sekiranya ain fi'il mudhari' berbaris apa? Berbaris fathah ataupun dhammah. Ain fi'il mudhari' berbaris fathah ataupun dhammah, maka dibaca dengan wazan maf'alun. Isim makan dan juga isim zamannya dibaca dengan maf'alun ataupun kalau ni amila ya'malu. Dia berbaris fathah ni. Ain fi'il mudhari' dia. Maka dibaca dengan ma'malun. Begitu juga sekiranya ain fi'il mudhari'nya berbaris dhammah. Apa boleh bagi contoh? Ain fi'il mudhari'nya berbaris dhammah. Ukmul Ustaz. Dia panggil. Kabura. 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 Kabura bukan fi'il mudhari'. Yakburu. Kabura Yakburu. yakburu. Kabura yakburu. Okey. Apa isim makan isim zaman dia? Makbur. Mak ke bawah. Makbarun. Baru. Contoh yang mudah. Perkataan darasa. Apa fi'il mudhari' dia? Ya darusu. Ya durusu. Darusu. Apa isim makan isim zaman dia? Madaras. Madarasun. Madaras. Madarasun, tempat belajar. Kata sekolah dia pun tambah madarasatun. Pun boleh juga. Madaras. Asal perkataan darasa yadrusu madarasun. Maka sekolah kita kata madarasatun. Sebuah sekolah. Kan? Madarasun. Atas wazan maf'alun. Okey. Yang ni nak baca maf'il bila? Sekiranya ain fi'il mudhari'nya berbaris kasrah. Berbaris kasrah. Maka dibaca dengan maf'ilun. Baca dengan maf'ilun. Maka perkataan arida ya'ridu. Arida ya'ridu. Ain fi'il mudhari'nya mana? Kataan ni Ra. huruf ra ya'ridu. Maka dia kekalkan kasrahnya dalam isim zaman dan juga isim makan. Contoh yang lain. Ada contoh yang lain? Jalasa Ustaz. Jalasa. Apa fi'il mudhari' dia? Yajlisu. Yajlisu. Apa isim makan isim zaman dia? Majlis. Majlis. Majlisun. Majlis. Majlisun. Maka digelar sebagai isim zaman dan juga isim makan atas wazan maf'ilun. Atas wazan maf'ilun. Sekejap Ustaz, lagi sekali Ustaz.
Okey, so sekarang ni untuk menentukan isim zaman dengan isim makan, kita tengok kepada fi'il mudhari' sesuatu. Ain Ah, fi'il mudhari'. Okey. Tengok kepada ain fi'il mudhari'. Oh, ain kepada fi'il mudhari'. Ya Ah. malu. Jadi ya malu dia jadi ma'malu. Kalau ain fi'il mudhari' dia bukan huruf ain di sini ya. Ain fi'il bagi fi'il mudhari'. Ni. Malu ni ain fi'il dalam perkataan ni ain lah. Di sinilah. Tak boleh tengok di sini. Dia kena tengok ain fi'il dalam fi'il mudhari' sesuatu perkataan. So untuk ya malu ni dia dekat mim tadi tu. Kat mim. Tengok kepada apa? Tengok kepada harakat dia. Tengok kepada baris dia. Atas dia. Lihat kepada ain harakat ain fi'il mudhari'. Kita tulislah atas sikit kan. Dilihat wazan bergantung kepada harakat ain fi'il. Ain fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Ain fi'il mudhari'. Jadi sekiranya ain fi'il mudhari' tersebut berbaris fathah ataupun berbaris dhammah, maka dibaca dengan maf'alun. Sekiranya ain fi'il mudhari' tersebut berbaris kasrah, maka dibaca dengan maf'ilun. Jelas ya? Ada siapa Yang mula-mula tu apa? Kalau ain fi'il mudhari' dia fathah dan dhammah dibaca maf'alun. maf'alun. Ya. Maf'alun. Lepas tu kalau yang lagi Ustaz, satu? kalau perkataan roja'ah mudhari'nya yarji'u, so isim makan dia baris bawah lah ya. Ya, Marji'un. marji'. Okey, terima kasih. Yang berbentuk yang dipanggil dengan qiyasi. Qiyas, yang boleh dikias, benda yang ada dia bergantung kepada formula. Dia ada juga beberapa kalimat bahasa Arab yang dipanggil dengan sima'i. Sima'i ni maknanya Arab dia keluarkan daripada kaedah ni tapi menjadi percakapan dia. Sima'i yang digunakan oleh orang Arab, dia keluar daripada kaedah, berlawanan dengan kaedah. Contohnya macam mana? Contohnya perkataan Allahumma salli ala Muhammad. Saya ambil. Perkataan gharaba yaghrubu. Gharaba yaghrubu. Apa dia punya fi'il isim makan dia? Gharaba yaghrubu. Maghrib ke? Maghrib ke maghrib? Maghrabun. Maghrib. Tapi dibaca dengan maghrib. Baris bawah lah ya. Baris bawah. Dia keluar daripada kaedah. Dipanggil dengan sima'i. Gharaba yaghrubu, sepatutnya maghrib. Dibaca dengan maghrib. Dibaca dengan maghrib. Ini dipanggil sima'i. Yang ni yang kita belajar kaedah ni, dia ada macam ni, kalau macam ni, macam ni, kalau macam ni, macam ni. Itu dipanggil dengan qiyasi. Qiyas. Asalnya macam ni. Yang ni keluar daripada kaedah dipanggil dengan sima'i. Sima' ni pada pendengaran. Sima'i, percakapan orang Arab. Orang Arab sebut maghrib. Orang Arab sebut maghrib. Orang Arab sebut maghrib. Sama juga dengan perkataan masyriq. Masyriq sepatutnya masyrak, dibaca dengan masyriq. Banyaklah Ustaz, maaf Ustaz, yang sajadah tu masjid tu macam tu juga kan? Ya. Sajadah yasjudu kan. Yasjudu.
tak ulang, boleh ulang pun tak? Saya masih blur ni. Kalau fa'il mudhari' dia fathah atau dhammah dibaca maf'alun. Betul lagi Ya. satu apa tu? Maf'ilun. Maf'ilun. Yang tu kalau apa? Kalau ain fi'il mudhari'nya berbaris kasrah. Berbaris kasrah. Oh, mama baca kasrah lah. Maf'ilun lah. Ni kan baris kasrah. Fi'il mudhari' berbaris kasrah. Contohnya jalaza yajlisu. Ain fi'il mudhari'nya mana? Huruf lam. Kaf'lu. Berbaris kasrah kan? Maka dibaca dengan maf'il. Majlis. Majlisun lah. Majlisun. Oh. Jadinya Ustaz, dalam keadaan kaedah ni isim zaman huruf ain, tempat ain tu tidak ada berbaris hadapan, tidak ada berbaris dhammah. Huruf ain tak ada yang berbaris dhammah, ada. Darasa yadu. No, dia punya isim makan dengan isim zaman dia. Macam tadi Tak ada ada maf'alun dan maf'ilun sahaja. Okey. Ini kalau fi'il yang berbentuk sulasi, yang 3. Dia ada pula kalau yang berbentuk 4 huruf, 5 huruf, yang tu tak apalah nanti. Akan datang lah. Dia ada pula Bening. Banyak-banyak bening. yang ni pun bening lah. Dia ada yang mu'tal akhir, huruf-huruf belakang tu huruf illat. Macam mana pula wazannya macam mana? Ini kita ambil 2. Yang ni yang umum. Maf'alun, maf'ilun. Dia ada syarat-syarat yang lain lagi. Contohnya atas ni kan, kalau ada huruf illat dan sebagainya, dia juga baca dengan maf'al. Contohnya. Tapi untuk basic ni 2 ni je lah maknanya kan Ustaz. Untuk basic ini saja, 2 ni saja baris yang akan kita pakai. Ya, macam perkataan mashfa. Mashfa ni hospital, tempat merawat. Asal juga daripada perkataan ni. Syafa. Kan perkataan. Yashfi. Yashfi apa dia? Yang tu tuan-tuan dan puan kena belajar kot. Yang huruf mu'tal, ajwah, naqis dan sebagainya tu kena belajar lagi nanti. Itu akan datang lah. Yang ni kita ambil yang zahir-zahir, yang jelas-jelas sahaja. Yang jelas-jelas. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Panjang cerita ni. Saya rasa nak kena berhenti dah pukul 12 ni. Orang ada kelas ni. Tak apa, kita terjemah dulu ya. Tak apa. Pukul 12 ni. Allahu Akbar. Lagi berapa minit ni? Ustaz, kalau nak sambung boleh, nanti saya tengok recording je. Ros ada kelas pukul 12 saya tahu tak apa, tengok recording. Pukul 12. Tak apa, boleh je sekarang sambung. Nanti kan tengok recording lah. Suara Ustaz tak dengar. Ustaz dah keluar dari tu nampaknya. Dia dah keluar ke tapi dia letak gambar. Okey. Okey. Kita maaf. Saya termute. Masuk dulu. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, muka surat yang ke-94. Okey, kita ada 2 orang individu di sini. Umar dan juga Manna'. Okey. Tajuknya ialah Al-Ma'mal. Tak nampak pula saya ambil gambar tu. Al-Ma'mal. Tajuknya ialah Al-Ma'mal. Al-Ma'mal ni tempat kerja, tempat buat kerja. Kita panggil Ma'mal. Kan, Ma'mal lah. Kan, Ma'mal. Ma'mal tu maksudnya tempat kerja. Pelajaran yang ke-46. Al-Hiwar. Hiwar, perbualan. Umar tanya ataupun Umar sebut min fadlik. Min fadlik ni kalau dalam bahasa Arab terjemahannya, kalau bahasa Melayu terjemahannya ialah macam kita kata excuse me lah, bukan bahasa Melayu dia tu, bahasa Inggeris. Excuse me. Bahasa Melayu kita nak sebut apa? Mohon maaf lah macam tu kan.
Silakan boleh ke Ustaz? Min fadlik, boleh kan? Silakan. Ataupun dalam bahasa yang lain biasanya ada juga yang menggunakan min fadlik, ataupun dia kata lau samahta. Lau samahta. Lau samahta, lau samahna kalau boleh, ataupun excuse me lah. Kan min fadlik. Lau samahta, dia tanya. Min fadliki ataupun min fadlika, kita boleh gunakan perkataan ini. Ataupun lau samah, kita nak minta lalu kan pada orang tengah berhimpun, kita kata lau samah, ataupun min fadlik, lau samah, excuse me, minta maaf, saya nak minta lalu, lau samah, kita kata lau samahta. Lau, lam, waw, sin, mim, ha, ta, lau samahta asalnya. Jadi sama juga dengan lafaz min fadlik. Dia tanya ainal ma'mal, di manakah ma'mal? Di manakah ma'mal? Perkataan adat al-istifham ialah perkataan aina. Perkataan aina di sini. Kemudian al-ma'mal, man nak jawab al-ma'malu fid dawri ats-tsalits. Al-ma'malu fid dawri ats-tsalits. Ma'mal berada di tingkat 3. Ad-dawr ats-tsalits. Perkataan ad-dawr ni kita sebut dah itu, ad-dawr boleh juga menjadi tingkat. Tingkat juga boleh dalam bahasa Arab dipanggil dengan at-tabiq. At-tabiq, alif lam ta alif ba qaf, at-tabiq, fi at-tabiq ats-tsalits ataupun fi ad-dawri ats-tsalits, di tingkat 3. Perkataan daur juga boleh kita maknakan ataupun kita gunakan bermaksud giliran. Daur ni berpusing, pusingan. Daur ats-tsalits, pusingan yang ketiga boleh juga. Ataupun kita kata giliran. Mata dauruk, bilakah giliran kamu? Mata dauruki, bilakah giliran kamu? Perkataan ad-daur ni dia banyak, boleh kita terjemahkan kepada makna-makna yang lain, bergantung kepada siyaqul kalam, bergantung kepada bentuk kalimat. Baik, kemudian Umar jawab. Bila mana man-na' ni bagi tahu al-ma'mal pada tingkat 3, di tingkat 3, Umar kata ana a'rif ma'mal al-ulum. Saya tahu itu ialah ma'mal al-ulum, tingkat 3 tu. Tapi yang dia maksudkan uridu ma'mal al-lughah. Saya maksudkan ialah ma'mal al-lughah. Saya maksudkan ialah ma'mal al-lughah. Okey. Ma'mal lughah ialah ma'mal bahasa. Ma'mal bahasa. Man nak jawab ma'mal lughah fil fina amamal maktabah. Ma'mal bahasa itu di halaman ataupun di padang, kalau terjemah itu kan, fil fina, di halaman sekolah lah. Amamal maktabah, berhadapan dengan al-maktabah. Amama ialah berhadapan, amam ialah dipanggil dengan zarful makan, dipanggil. Bukan isim makan, dipanggil zarful makan. Yang nama-nama yang berbentuk arah, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Yang ni amam, wara, kan, yamin, shimal, fauq, tahat. Ini semua dipanggil dengan zarful makan. Zarf makan. Nantilah insya-Allah kita terangkan berkaitan dengan zarful makan ni. Amama ialah berhadapan ataupun di hadapan al-maktabah. Di hadapan perpustakaan. Man nak jawab ta'ala ma'i. Jom dengan saya. Ta'al, jom bersama dengan saya. Ta'al ialah isim fi'il dipanggil. Isim fi'il. Isim fi'il amar. Jom bersama dengan saya. Ta'ala. Ta'ala ma'i. Ana zahibun ila hunak. Saya hendak pergi ke sana. Ana zahibun ila hunak. Saya pun hendak pergi ke sana. Jom sama saya pun hendak pergi ke sana. Umar jawab syukran. Terima kasih. Man nak jawab afwan. Syukran dan juga afwan. Jawabnya afwan. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang
Ustaz mute, Ustaz mute. Ustaz mute. Tak dengar. Okey, minta maaf. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, muka surat yang ke-95 kita ada latihan di situ. Ada latihan di situ. Muka surat 95 95, sekejap saya buka di sini. Okey, muka surat 95. Kan ajib anil as'ilatil atiyah musta'inan bima tasna' bainal qausain. Okey. Jawab soalan-soalan berikut berpandukan daripada apa yang kamu dengar ataupun berpandukan di antara dua qausain, kurungan. Al-qausain dipanggil. Qaus kalau dalam bahasa Arab qaus ni tanduk. Qaus. Al-qausain dua tanduk. Kan bentuk tanduk tu dipanggil dengan kurungan. Qaus ni bukan tanduk, qaus ni macam bentuk macam tu sabit tu kan. Qausain. Bainal qausain, di antara dua kurungan tu. Jawab soalan-soalan berpandukan daripada apa yang kamu dengar ataupun berpandukan daripada yang dia bagi contoh, iaitu di antara dua kurungan tersebut. Kan? Kalau kita tengok di sini, ainal ma'mal. Dalam kurungan apa dah? Dalam kurungan ialah ad-daurus salis. Maka dia minta untuk buat apa? Ialah kita jawab soalan ni. Al-ma'mal fi dauri as-salis. Kan? Ainal maqsad? Dia bagi jawapan al-fina. Maka tuan-tuan dan puan-puan jawab di sini. Al-maqsad di mana? Dia minta kita jawab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan buat latihan yang ni dan sama juga dengan yang nombor 2 ni. Istabdil kama fil misalain, tukar seperti mana yang ada di dalam contoh al-ma'man fil fina. Kan al-maqsafu fil fina. Kan al-hadiqah, al-maqsafu fil hadiqah. At-tilmidhu, okey apa dia? Nak buat ayat apa? Al-masjidu, apa dia? Al-ustaz, al-fasal, al-talib, al-ma'man. Ni semua perkataan-perkataan yang saya pasti tuan-tuan dan puan-puan sudah maklum berkaitan dengan makna yang dimaksudkan daripada kalimat-kalimat ini. Kemudian muka surat sebelah. Muka surat sebelah ni dia agak mencabar sikit. Muka surat sebelah ni dia agak mencabar sikit. Okey, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawab soalan-soalan berikut. Jawab soalan-soalan berikut. Dia tanya, aina ma'malul ulum? Kan? Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok soalan ni. Aina ma'malul lughah? Berpandukan daripada hiwar yang ada pada muka surat yang ke-94 tu, tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba jawab yang ni. Hal yuridu Umar ma'mal al-ulum? Adakah Umar hendak pergi ke ma'mal al-ulum? Apa jawapan kita? Maza yuridu Umar? Apakah yang dikehendaki oleh Umar? Hal tazhab ilal ma'mal? Adakah dia pergi? Adakah kamu, tazhab ni maknanya kamu, adakah kamu pernah pergi ke ma'mal? Ini soalan luar. Cubalah tuan-tuan dan puan-puan cuba jawab berpandukan daripada cerita ataupun berpandukan daripada apalah yang tuan-tuan dan puan-puan nak jawab, terpulang. Yang penting, saya pentingkan ayat yang menjadi jawapan kita itu betul. Tuan-tuan nak jawab sama dengan hiwar ataupun luar sedikit daripada hiwar pun tak ada masalah. Kemudian okey, kita berhenti dekat ni dulu yang 90 muka surat 96 ni sampai yang nombor 1. Nombor 2 insya-Allah kita akan sambung dalam pelajaran yang akan datang. Kita akan sambung dalam pelajaran yang akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa sekadar itu dulu untuk kelas kita pada hari ini. Mohon maaf kita terpaksa mula lewat dan habis lewat. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lama itu daripada kebaikan diri saya. Kalau ada soalan dipersilakan.
Nampak tak tadi saya punya sharing tadi? Dia nampak. Nampak Okey, tak apa. Dia tak ada. Tiba-tiba saya terpadam. Okey. Okey, jadi tuan-tuan dan puan sampai muka surat yang ke-96 ni. 95 dan juga 96 ni, 96 sampai nombor 1. Ya, tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba buat dan insya-Allah untuk kelas yang akan datang kita akan cuba semak balik, kita akan perbetulkan kalau ada salah dan silap. Kemudian kita akan masuk dalam latihan yang berikutnya. Kita akan terangkan nanti dalam kelas yang akan datang. Kalau tak ada soalan, saya rasa sekadar ini dulu untuk kelas kita. Aku lupa qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Ma'assalamah. Assalamualaikum.